Hai semua murid-murid, Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, Bahasa Melayu Tahun 2, Unit 14. Kita akan belajar tentang kata tunggal. Baiklah murid-murid, pada akhir pembelajaran pada hari ini, diharapkan murid-murid akan dapat mengenal pasti 3 kata tunggal dalam ayat dan dapat membina 3 ayat menggunakan kata tunggal mengikut konteks dengan betul. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah jasa nenekku terhadap negara. Ini merupakan gambar Nenek Alice. Apakah jasa Nenek Alice kepada negara? Mari kita ikuti pembelajaran bersama-sama. Baiklah murid-murid, sebelum itu seperti yang cikgu katakan di awal tadi, kita akan belajar tentang kata tunggal pada hari ini. Jadi, mari kita ketahui terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kata tunggal. Kata tunggal ialah perkataan yang terdiri daripada satu kata dasar yang mempunyai makna tersendiri. Kata tunggal ini juga tidak menerima sebarang imbuhan atau proses pembentukan kata lain seperti penggandaan dan pemajmukan. Antara contoh kata tunggal terdiri daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai kata tunggal, mari kita perhatikan contoh-contoh kata tunggal yang berikut. Negara, cat, bola, jalan, kasut, rumah, kereta. Dan ada banyak lagi kata tunggal yang sebenarnya kita telah pelajari. Ingat, kata tunggal ini merupakan kata dasar yang tidak mengalami sebarang imbuhan, penggandaan ataupun pemajmukan. Jika kata dasar itu digunakan sendiri, maka itulah yang dimaksudkan dengan kata tunggal. Mari kita lihat perbezaan antara perkataan berikut. Lihat di sini, kereta. Kereta merupakan kata tunggal kerana tidak mengalami sebarang imbuhan atau penggandaan dan pemajmukan. Manakala perkataan ini pula berkereta. Ini bukan kata tunggal kerana terdapat imbuhan awalan di hadapannya. Ini merupakan imbuhan awalan ber. Jadi, perkataan ini bukanlah kata tunggal. Seterusnya, rumah. Rumah ialah kata tunggal. Sebaliknya, jika menjadi perumahan, ini bukanlah kata tunggal kerana perkataan ini telah diletakkan imbuhan, iaitu imbuhan pe dan an. Ini merupakan imbuhan apitan. Jadi, perkataan perumahan bukanlah kata tunggal. Seterusnya, yang ketiga, jalan. Ini ialah kata tunggal. Sebaliknya, jika menjadi pejalan, ini bukan kata tunggal kerana telah diletakkan imbuhan pe di hadapannya. Seterusnya, basuh. Ini ialah kata tunggal. Sebaliknya, jika menjadi membasuh, maksudnya perkataan ini bukanlah kata tunggal kerana telah diletakkan imbuhan awalan di hadapannya. Seterusnya, tidur. Ini merupakan kata tunggal. Sebaliknya, jika menjadi tertidur, ini bukanlah kata tunggal kerana ada imbuhan awalan diletakkan di hadapannya, iaitu ter. Dan yang terakhir, batu. Jika menjadi batu bata, ini bukanlah kata tunggal kerana telah
diubah menjadi kata ganda, iaitu batu bata. Baik, cikgu harap semua murid-murid faham mengenai apa itu kata tunggal. Ingat, kata tunggal ialah kata dasar yang tidak diberikan sebarang imbuhan, penggandaan ataupun pemajmukan. Baiklah, mari kita teruskan pembelajaran kita dengan merujuk buku teks muka surat 11. Tajuknya ialah Jasa Nenekku Terhadap Negara. Ini merupakan perbualan di antara Alice dan juga ibunya. Mari kita baca perbualan mereka bersama-sama. Ibu, tolonglah bercerita tentang pengorbanan nenek kepada negara suatu masa dahulu. Alice, dahulu nenek kamu seorang pejuang. Nenek bertugas sebagai anggota polis sebelum merdeka. Pada masa itu, nenek dan beberapa orang polis lelaki bertugas di pondok yang berbumbung zinc. Nenek menjaga pintu untuk masuk ke kampung. Jadi Ibu Alice menceritakan tentang neneknya yang bertugas sebagai anggota polis pada zaman sebelum merdeka lagi. Jadi pada waktu itu dikatakan neneknya dan juga beberapa orang polis lelaki bertugas di sebuah pondok yang berbumbung zinc. Cuba kita lihat gambar yang pertama ini. Ini merupakan gambar pondoknya. Tengok, ini ialah Nenek Alice. Lihat pondok ini berbumbungkan zinc. Mari kita lihat perkataan kata tunggal yang disediakan dalam gambar yang pertama ini, iaitu orang, zinc dan juga masuk. Lihat, ketiga-tiga kata tunggal ini telah digunakan oleh Ibu Alice di dalam ayatnya, iaitu kita lihat di sini orang, zinc dan masuk. Seterusnya, mari kita lihat pula gambar yang kedua. Lihat gambar yang kedua ini apa yang sedang dilakukan oleh Nenek Alice. Kita lihat ada beberapa kata tunggal yang disediakan untuk membantu murid-murid membina ayat berdasarkan gambar tersebut. Kata tunggal yang pertama ialah cuaca, wanita, kanak-kanak. Jadi, nanti murid-murid akan membina ayat berdasarkan kata tunggal yang diberikan dan juga berpandukan gambar yang disediakan. Seterusnya, gambar yang ketiga. Lihat apa yang Nenek Alice lakukan. Nenek Alice sedang makan. Nenek Alice mahu makan. Mungkin Nenek Alice sedang berehat. Jadi kita lihat kata tunggal yang disediakan di sini. Doa, makan, minum. Yang keempat, gambar di sini menunjukkan gambar Nenek Alice pada masa sekarang. Nenek Alice sudah tua. Beliau sedang memegang pingat. Jadi ada kata tunggal yang disediakan di situ. Duduk, pingat dan juga bangga. Mari kita bersama-sama belajar membina ayat berdasarkan kata tunggal dan gambar yang diberikan ini. Baiklah murid-murid, mari kita belajar bersama-sama membina ayat menggunakan kata tunggal yang diberikan. Kita lihat kata tunggal yang diberikan pada gambar ini, cuaca, wanita dan kanak-kanak. Lihat gambar yang ditunjukkan. Cuba murid-murid perhatikan apakah yang sedang dilakukan oleh Nenek Alice. Mungkin pada waktu ini Nenek Alice bertugas pada cuaca yang sangat panas. Lihat gambar di sini ada nampak cahaya matahari yang begitu terik. Jadi Nenek Alice bertugas pada ketika itu. Nenek Alice bertugas memeriksa beg wanita yang ingin masuk ke kampung mereka. Juga dalam gambar tersebut kita dapat perhatikan ada dua orang kanak-kanak bersamanya. Jadi bagaimana ayat yang boleh kita bina menggunakan kata tunggal ini? Ayatnya boleh dibina seperti ini. Nenek bekerja semasa cuaca panas. Nenek memeriksa beg seorang wanita.
2 orang kanak-kanak ada bersama dengan wanita itu. Okey, cikgu harap murid-murid boleh faham ya. Bina ayat berdasarkan kata tunggal yang diberikan. Seterusnya, mari kita belajar pula membina ayat berdasarkan gambar yang ketiga. Lihat gambar ini, Nenek Alice sedang duduk, berdoa kerana Nenek Alice hendak makan. Nah, pada waktu ini, Nenek Alice sedang berehat. Jadi, kata tunggal yang disediakan di sini, doa, makan, minum. Ayat yang boleh kita bina ialah seperti ini. Nenek makan nasi di pondok jaga. Nenek membaca doa sebelum makan dan minum. Okey, murid-murid, cikgu harap murid-murid boleh faham bagaimana cara untuk membina ayat menggunakan kata tunggal. Baiklah, seterusnya kita lihat pula gambar yang kelima, iaitu gambar yang terakhir. Cuba perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar Nenek Alice pada masa sekarang. Lihat Nenek Alice sedang duduk dan beliau telah mendapat anugerah pingat. Di sini diletakkan kata tunggal bangga. Bangga ini merupakan perasaan. Jadi kita boleh buat ayat pada ketika ini Nenek Alice berasa bangga. Okey, jadi ini antara contoh ayat yang boleh kita bina menggunakan kata tunggal yang diberikan. Semasa Hari Pahlawan, Nenek duduk di atas kerusi. Lihat perkataan duduk telah digunakan di dalam ayat ini. Nenek menerima sebutir pingat. Nenek berasa bangga. Lihat, ayat ini juga menggunakan kata tunggal pingat dan bangga seperti yang ditunjukkan di dalam gambar. Jadi, cikgu harap semua murid-murid boleh faham, boleh membina ayat menggunakan kata tunggal berdasarkan konteks ayat dengan betul. Baiklah murid-murid, seterusnya untuk aktiviti latihan yang pertama pada hari ini, murid-murid perlu menjawab latihan dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 13. Kita baca arahan di sini, bina ayat dengan kata tunggal. Tajuknya ialah Polis Marin. Tadi kita telah mengenali pekerjaan sebagai polis wanita, iaitu Nenek Alice. Sekarang kita belajar pula tentang polis marin. Polis marin ini merupakan polis yang menjaga keselamatan perairan. Mereka bertugas di laut. Jadi cuba kita perhatikan gambar dan kata tunggal yang disediakan. Lihat gambar yang pertama, ada 2 orang polis marin sedang bersiap-siap untuk pergi bertugas. Di sini kata tunggal yang disediakan ialah polis. Seterusnya gambar yang kedua, mereka berada di jeti. Mereka hendak bertugas dan sedang berada di jeti. Kata tunggal di sini ialah jeti. Okey, seterusnya yang ketiga. Kita lihat di sini gambar mereka sedang membuat rondaan. Rondaan di laut. Jadi kata tunggal di sini laut. Dan gambar yang terakhir, lihat bot mereka sedang di lambung ombak. Okey, jadi kata tunggal yang disediakan di sini ialah ombak. Daripada gambar ini sebenarnya kita boleh lihat dan perhatikan bahawa tugas seorang polis marin ini bukannya mudah kerana mereka terpaksa bertugas di perairan negara kita. Mereka sanggup menanggung risiko bahaya bertugas di lautan. Ada kalanya mereka juga menghadapi bahaya seperti di lambung ombak. Jadi kita harus menghargai jasa polis marin di negara kita. Baik, mari kita lihat bagaimana cara untuk membina ayat menggunakan kata tunggal yang diberikan. Cikgu berikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, kita hendak membina ayat menggunakan kata tunggal polis. Antara contoh yang boleh kita buat, polis marin bertugas menjaga perairan.
Seterusnya, gambar yang kedua. Kata tunggal di sini, jeti. Jadi, antara ayat yang boleh kita bina, mereka berkumpul di jeti. Mudah bukan? Jadi, murid-murid bolehlah membina ayat sendiri. Yang penting, menggunakan kata tunggal yang disediakan berdasarkan gambar. Cikgu harap semua murid-murid boleh membuat latihan ini dengan baik. Seterusnya, untuk latihan yang terakhir, latihan kedua, murid-murid buat latihan dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 14. Okay, kita baca arahan di sini. Gariskan kata tunggal. Kemudian, bina ayat lain dengan kata tunggal tersebut. Jadi maksudnya murid-murid perlu membaca dahulu ayat yang dibina, disediakan di sini. Kemudian kenal pasti manakah kata tunggal di dalam ayat tersebut. Jadi murid-murid perlu gariskan. Kemudian bina ayat lain menggunakan kata tunggal tersebut. Kita lihat contoh yang pertama. Tajuk cerita ini pula mengenai bomba. Bomba, oh bomba. Untuk pengetahuan murid-murid, bomba juga merupakan antara anggota yang banyak berkorban untuk negara kita. Mereka merupakan antara anggota yang sangat berani dan bertungkus lumus untuk menjaga keselamatan rakyat di negara kita. Tidak kisahlah membantu kebakaran ataupun membantu untuk kes-kes kecemasan. Okay. Kita lihat ayat yang pertama dan gambar ini. Lihat gambar bomba sedang memadamkan rumah yang terbakar. Ayat di sini kita baca, anggota bomba bertungkus lumus memadamkan rumah yang terbakar itu. Di dalam ayat ini, di manakah kata tunggal? Yang mana satu kata tunggal? Kata tunggal yang boleh kita kenal pasti di sini antaranya ialah bomba dan juga rumah. Jadi murid-murid boleh pilih satu, gariskan satu kata tunggal di dalam ayat. Contoh di sini kita boleh gariskan rumah. Jadi binalah ayat menggunakan kata tunggal rumah. Contoh di sini kita boleh lihat rumah yang terbakar itu sangat besar. Ini merupakan ayat lain daripada ayat di atas tadi. Okay, seterusnya kita lihat gambar yang kedua. Ini juga merupakan antara tugas bomba iaitu menyelamat. Tidak kisahlah menyelamatkan orang ataupun haiwan. Jadi kita baca ayat di sini. Anggota bomba menggunakan tangga untuk menyelamatkan seekor kucing. Di dalam ayat ini, yang manakah kata tunggal? Yang mana kata tunggal murid-murid? Kita boleh ambil di sini kata tunggal tangga ataupun kucing. Jadi gariskan salah satu daripada kata tunggal tersebut. Kemudian binalah ayat menggunakan kata tunggal yang telah dipilih itu. Okay, contoh di sini, cikgu pilih perkataan tangga. Cikgu pilih kata tunggal tangga. Jadi cikgu bina ayat menggunakan tangga. Contohnya, tangga itu sangat tinggi dan kukuh. Okey, jadi cikgu harap semua murid-murid faham arahan ini dan cuba bina ayat sendiri menggunakan kata tunggal yang telah dikenal pasti di dalam ayat. Jangan lupa hantarkan tugasan yang telah disiapkan kepada cikgu. Baiklah, sekian saja pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Tahniah kerana anda merupakan seorang murid yang rajin. Jaga diri, jaga kesihatan. Sekian, jumpa lagi.